Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Babul Awwalu Af'ala Yuf'ilu If'alan. Jadi sambung perbahasan thulathi mazid, iaitu mazada ala thulathi, dipanggil thulathi mazid, iaitu asalnya ialah fi'il dia itu peseng 3 huruf, fa'ilam ataupun fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian daripada peseng 3 huruf ni ditambah 1 huruf, ditambah beberapa huruf. Dan tambah beberapa huruf ni pula ada 3 bab. Bab yang pertama tambah 1 huruf, bab yang kedua tambah 2 huruf, bab yang ketiga tambah 3 huruf. Maka bab yang pertama dia kata al-babul awwalu, bermula bab yang pertama ialah af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala tu fi'il madhi, yuf'ilu tu fi'il mudhari', if'alan masdar. Itu masdar dia lah, af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi fi'il mudhari'nya tu kita dhammahkan haraf mudhara'ah dia, ana itu depan tu lah, ya tu, kita dhammahkan huruf mudhara'ah pada keseluruhan bab rubai. Mana? Pada keseluruhan bab thulathi mazid. Rubai nisbah dia 4 huruf. Rubai makna peseng 2 huruf. Tapi dia thulathi mazid, asalnya 3 huruf ditambah 1 huruf. Tu kemudian masdar dia if'alan, dengan kita kasrahkan hamzah dia pada masdar. Kita kasrahkan kasrahkan if'alan. Sebab apa ulama kasrahkan if'alan? Kenapa tidak baca af'al? Kerana para ulama saraf memberikan ta'lil, memberikan illah bahwasanya mereka memberikan wazan af'ala yuf'ilu tu masdarnya ialah if'alan, bukan af'al. Kalau ikutkan, kenapa tidak af'al? Sebab fi'il madhi kan af'ala, bari atas a tu. Lepas tu fi'il mudhari' yuf'ilu, kalau ditakdirkan ada alif, asalnya yu'af'ilu. Jadi dalam bab dalam thulathi mazid bab yang pertama ni, fi'il mudhari' dia asalnya yu'af'ilu. Fi'il mudhari' dia buang alif tu jadi yuf'ilu. Bila fi'il amar dia akan kembali alif tu. Bila ya mudhara'ah buang, alif akan kembali jadi af'il. Tu dia punya fi'il amar. Jadi kenapa masdar dia if'al bukan af'al? Kata para ulama saraf ialah dijadikan masdar itu baris bawah if'al kerana supaya tidak menyerupai dengan
sirah jamak pada wazan af'al. Sirah jamak isim seperti a'lam, af'al, af'al, perbuatan-perbuatan af'alullah. A'lam, alamat-alamat, bendera-bendera, tanda-tanda, a'lam. Atau apa lagi? Ahkam, hukum-hukum. Itu sirah jamak dalam isim. Maka nak bezakan antara isim sirah jamak dengan isim yang namanya masdar, maka masdar yang daripada fa'il lah. Masdar ni kata terbitan. Sebab kata terbitan dia panggil, kata terbitan ni Allahumma salli ala Muhammad, dia panggil sumber asal satu perkataan. Menurut ulama Basrah masdar, menurut ulama Kufah fi'il madhi. Sebab itulah dia di bawah kan jadi if'al. Begitu bahasa usulnya. Mauzunuhu bermula mauzunnya mauzun al-babil awal, mubtada hu mudhaf ilaih khabar. Akrama yukrimu ikraman. Akrama asalnya yuakrimu. Akrama yuakrimu ikraman. Jadi beza dengan semalam. Kalau hasuna yahsunu, karuma yahrum, karuma yakrumu, tu mulia ia. Jadi waqa'al karam fi nafsil fa'il. Semalam tu waqa'al karam fi nafsil fa'il. Terjadinya mulia itu pada diri fa'il. Tapi sini tambah me saja imbuhannya, memuliakan. Me dengan kan. Memuliakan, dia muta'addi saja. Memuliakan siapa? Dia memuliakan siapa? Siapa tu maf'ul bih tu. Memuliakan cikgu. Jadi tu maf'ul bih selalu. Tu muta'addi. Jadi af'al apa? Akrama yukrimu ikram. Begitu juga ahsana. Ahsana yuhsinu ihsan. Kalau atau wazan fa'ala fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu, baik ia. Jadi waqa'al hasan fi nafsil fa'il. Berlakunya baik itu pada diri fa'il. Tapi kalau ahsana yuhsinu ihsan, mana berbuat baik ia. Ya Allah akan makhluk ihsan. Ikutlah asyrafa yushrifu isyrafan. Dengan makna memuliakan. A'lama yu'limu i'laman, memberitahukan. A'lama telah memberitahukan. Yu'limu sedang memberitahukan. I'laman pemberitahuan. I'lam pemberitahuan, memberitahukan sesuatu. Tu kalau contoh mauzun dia. Jadi akrama yukrimu ikraman itu mauzun. Dia punya af'al la yuf'ilu if'al, itu dia punya wazan. Okay. Kemudian kita apa nama tu kalau kita menimbulkan persoalan, kenapa dalam bab sulasi mazid diletakkan masdar, sedangkan yang semalam kemarin dua majlis tu tidak letak pun dalam fi'il sulasi itu masdar. Kenapa? Letak masdar. Aku pandang tak ada. Tak ada. Kenapa sini baru letak masdar, sana tak letak masdar? Jadi para ulama sarah menyatakan bahawasanya Pak Musannif menyebutkan masdar dalam bab mazid, sulasi mazid, tidak sebut masdar dalam bab sulasi mujarrad, kerana sulasi mazid ni dia punya wazan dia qiyasi. Kalau sulasi mujarrad, wazan dia adalah sima'i. Jadi kalau qiyasi, dia ada dah dia punya acuan dia. Mana kalau af'ala yaf'ilu if'al, dia punya masdar confirm if'al. Pilih mana-mana pun confirm if'alan, dia punya wazan dia. Ikraman, ihsanan, isyrafan, pilih mana-mana pun. Tapi kalau fi'il sulasi, dia tak belum tentu. Qara'a yaqra'u qira'atan. Adakah wazannya qira'atan tu fi'alatan untuk semua fi'il lain? Tidak. Basara sami'a yasma'u sam'an. Ada pun sima'atan, ada sam'an. Sima'atan tu memang ada sima'an, sam'an wa sima'an. Tengok. Masdar dia ada banyak. Kadang-kadang satu masdar tu ada banyak pada fi'il tersebut. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa fi'lan. Banyak.
Jadi bila banyak menuntut kepada banyak kena dengar. Simak. Maka bila bab simak, bagi pelajar yang mubtadi, tak munasabah untuk dia panggil apa? Mendalami lagi, maka dia tak sebut mustar. Bagi orang yang baru belajar, tak munasabah, tak sesuai lagi lah untuk simak ini. Baik kita apa yang kiasi dulu. Itu. Kemudian kata mu'allif rahimahullah, wa alamatuhu, dan bermula alamatnya, alamat al-babil awal, mubtada khabar. Ayyakuna, bahawa adalah isim yakun madhi al-babil awal. Madhi pada bab awal ni ala arba'ati ahrufin, ay sabitan, sabi'iyah khabar yakun ala arba'ati jar majrur ahrufin mudhaf ilaih, atas 4 huruf. 4 huruf lah. Af'ala atau wazar af'ala, dia punya fi'il madhi tu 4 huruf. 4 huruf. 4 huruf. Biziyadati dengan menambahkan al-hamzati fi awwalihi, menambahkan akan hamzah, biziyadati jar majrur wa huwa mudhaf, al-hamzati mudhaf ilaih, fi awwalihi, awwalil madhi, pada awal fi'il madhi. Pada awal fi'il madhi ditambah apa? Alif, hamzah, hamzatul qat'i. Yang asalnya fa'ala jadi af'ala. Hamzatul qat'i lah, ditambah hamzatul qat'i. Sebab apa? Sebab asalnya daripada, dia asal af'ala ni apa? Faham pula. Asal pada af'ala ni apa? Kalau thulathi mujarrad, kata ulama saraf, asalnya ialah wazan fa'ula. Fa'ula kan satu ya. Fa'ula yaf'ulu. Karuma yakrumu. Mulia ia. Kalau nak kata memuliakan, akrama. Syarufa yashrufu. Mulia juga. Nak kata memuliakan, ashrafa. Bagi apa lagi? Hasuna yahsunu, baik, atau wazan fa'ula yaf'ulu. Kalau nak kata berbuat baik, ahsana yuhsinu, ihsan. Jadi asal rubai mazid af'ala, asalnya thulathi mujarrad fa'ula atau wazan fa'ula. Situ. Qala al-muallif rahimahullah, wa bina'uhu wa bina'ul babil awal, dan bermula binanya bina babil awal. Bina sini makna nak kata makna lah. Itu khabar thabitun sabi'iyah li ta'liyati, bagi ta'liyah jar majrur. Ghaliban ay fil ghalibi, pada ghalibnya. Iaitu ta'liyah apa? Ay ta'liyati al-fi'li thulathi al-lazimi. Iaitu ta'liyah fi'il thulathi yang lazim. Sebab asalkan hasuna fa'ula, maka fa'ula tu fi'il lazim thulathi, dia tidak muta'addi. Tiba-tiba atau wazan af'ala, dia jadi muta'addi. Li ta'liyati ay li ta'liyatil fi'li thulathiyil lazimi. Itu menta'liyahkan fi'il thulathi lazim. Kerana apa? Kerana hamzatul qat'i di depan tu. Hamzatul qat'i di depan tu, antara makna hamzatul qat'i bila di depan fi'il adalah maknanya ta'liyah, iaitu memuta'addikan, mujawiz, melampaui kepada maf'ul bih. Itulah wazan af'ala ada hamzatul qat'i depan tu, itu untuk muta'addi. Hamzah tu fungsinya untuk muta'addi. Jadi ada satu kaedah nama dia panggil ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tu kaedah penting. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna, penambahan mabna. Mabna ni huruf-huruf. Huruf-huruf yang terbina dalam satu perkataan. Apa benda ni? Huruf-huruf yang apa? Yang terbina dalam satu perkataan. Huruf-huruf yang terbina dalam satu perkataan, tadullu, menunjukkan, ala ziyadatil ma'na, atas makna yang tambahan, makna yang lebih. Contoh, karuma yakrumu. Karuma makna apa? Mulia. Tambah hamzah ya, akrama. Jadi dia menambahkan makna lagi. Bila menambahkan dia punya huruf, maka akan menambahkan makna. Akrama jadi memuliakan. Dia tak akan jadi mulia lah. Tu dia panggil kaedah ziyadatul mabna
tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan mabna, tambahan binaan huruf menunjukkan atas tambahan makna. Jadi berbezanya antara sulasi mujarrad fa'ula dengan af'ala dari sudut makna, sebab perubahan dari sudut huruf daripada 3 kepada 4. Okey. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa qad yakunu laziman mana? Wa qad yakunu laziman, dan kadang-kadang ya. Wa qad yakunu laziman, dan kadang-kadang adalah ia al-babul awal tu laziman, lazim ia khabar. Maka maknanya kebanyakannya muta'addi, tanpa menafikan ada sebahagiannya yang berbentuk lazim. Mithalul muta'addi, bermula contoh muta'addi. Mithalu mubtada al-muta'addi mudhafun ilaih khabar. Nahwu, contoh bagi muta'addi umpama akrama Zaidun Amran. Telah memuliakan ia oleh Zaid akan Amar, akan Amar. Jadi kalau karuma Zaidun tidak boleh karuma Zaidun Amran. Karuma dengan makna memuliakan tak boleh. Karuma dengan makna mulia. Jadi akrama Zaidun Amran. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. فَأَكْرَمَهُ. Tu syahid dia. Nabi SAW sebut, hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yukrim tu atau wazan fi'il mudhari'. Lam tu lamul amr. Barang siapa yang beriman dia kepada Allah dengan hari akhirat, falyukrim, maka hendaklah dia muliakan dhaifahu, tetamunya. Gitu. Dek. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yuhsinu tawazan ahsana, yuhsinu ihsan. Itu contoh muta'addi. Wa qad yakunu laziman tu ai ala qillah lah. Ala qillah, atas dasar sedikit. Bukannya ghalib, sedikitnya. Ya, sedikitnya dia tu tidak muta'addi, bahkan lazim. Ada yang wazannya lazim juga. Wazannya. Wa mithalul lazimi, dan bermula contoh lazim mubtada, al-lazimi mudhafu ilaih khabar. Nahwu ay nahwu qaulika, ialah umpama perkataan engkau, asbahar rajulu. Asbaha ni waktu. Okey, dia bukannya asbaha dalam bab kana tu. Asbaha yusbihu isbaha tu fi'il naqis. Tu fi'il naqis lah. Fi'il naqis tu berhajat kepada isim dengan khabar dia. Kalau asbaha sini fi'il tam. Fi'il tam. Dengan mana apa? Dia berada pada waktu pagi. Jadi asbahar rajulu, berada pada waktu pagi ia oleh seorang rajul. Betul ya? Berada pada waktu subuh, pada waktu pagi ia seorang rajul. Jadi tak ada muta'addi. Lazim lah. Tapi jaga. Contoh lagi, aftaras saimu. Aftara yuftiru, iftar. Itu juga lazim. Aftaras saimu, telah berbuka puasa ia oleh orang yang berpuasa. Bukan dia kata makan ia oleh orang yang berpuasa akan dia, bukan. Bukan makan. Ini contoh lazim lagi. Aftara as-saim, telah berbuka puasa ia oleh orang yang berpuasa. Itu lazim. Beza dengan at'ama yut'imu. It'am, at'ama, memberi makan ia seorang akan. Tu muta'addi. Tu kata lazim, kebanyakannya muta'addi.
Ada hadis Nabi SAW kata, "Idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna faqad aftara as-shaimu." Situ ya Nabi SAW. Tak ada maf'ul lebih. Faqad aftara as-shaimu. Sesungguhnya batal ia ataupun berbuka puasa ia oleh as-shaim, oleh orang yang berpuasa. Jadi kesimpulan dalam bab ni, dia kata, makna bagi wazan af'ala yuf'ilu ni ada banyak. Makna bagi af'ala yuf'ilu ni ada banyak. Makna yang pertama seperti mana disebut musannif, ta'diyah, iaitu dia memberikan kesan kepada maf'ulun bih. Seperti mana kita sebut tadi. Contoh lagi, ta'diyah lagi. Yang mana ta'diyah ni dia menjadikan fi'il lazim jadi muta'addi. Itu ta'diyah, menjadikan fi'il lazim yang asalnya fa'ula, wazan fa'ula jadi muta'addi. Contoh, jalasa yajlisu. Contoh wazan jalasa yajlisu. Duduk ia, tak ada muta'addi. Tapi kalau ajlasa yujlisu, ijlas itu mendudukkan orang. Mendudukkan ia seseorang akan zaid. Tu mendudukkan orang. Jadi tak semestinya dia tu atas wazan fa'ula, tapi asal, muassal dia tu sebab fa'ula ni confirm lazim. Fa'ula ni kan confirm lazim, tidak ada muta'addi. Fa'ula yaf'ulu tu wazan ni confirm lazim, tidak ada muta'addi. Maka untuk memuta'addikan dia ditambah hamzah, jadi wazan af'ala yuf'ilu if'al. Itu muta'addi pula berapa maf'ul. Kalau muta'addi satu maf'ul, contoh tadilah ajlastu zaidan, contoh mendudukkan oleh aku akan zaid. At'ama zaidun amran, memberi makan ia oleh zaid akan amar. Itu muta'addi satu maf'ul dengan adanya hamzah. Dengan adanya apa? Dengan ada hamzah. Tu kalau fi'il lazim. Kalau dia ni fi'il yang muta'addi, kalau dia ni memang confirm dah fi'il dah muta'addi. Contohnya dalam wazan sulasi mujarrad dah muta'addi dah. Tapi bila tambah hamzah ni, dia akan muta'addi dua maf'ul. Kalau asalnya sudah muta'addi satu maf'ul, kemudian tambah hamzah ni, dia akan muta'addi dua maf'ul. Contoh contoh. Kalau lah contoh qara'a Zaidun al-Qur'ana, telah membacalah oleh Zaid itu akan Quran. Telah membacalah oleh Zaid itu akan Quran. Itu muta'addi satu maf'ul atau wazan fa'ala. Qara'a yaqra'u, fa'ala yaf'alu. Kemudian kalau tambah hamzah, aqra'tu. Contoh aqra'a yuqri'u iqra'an. Aqra'a yuqri'u iqra'an. Contoh ayat aqra'tu Zaidan al-Qur'ana. Nak terjemah lagu mana? Aqra'tu fi'il fa'il, Zaidan maf'ulun bih, al-Qur'ana maf'ulun bih kedua. Aqra'tu Zaidan al-Qur'ana, dia muta'addi dua maf'ul. Dia muta'addi dua maf'ul. Iaitu mengajar membaca ia oleh aku akan Zaid akan Al-Quran. Itu. Jadi aqra'tu ni kalau ikutkan membacakan orang lah. Jadi membacakan orang ni dia tak kena pula. Nak katanya muta'addi gitulah, mengajar baca ataupun menyuruh membaca oleh aku akan Zaid akan Al-Quran. Menyuruh baca siapa? Menyuruh baca Zaid. Mengajar baca Zaid. Siapa yang dibaca tu? Quran. Jadi iqra' tu muta'addi dua maf'ul tu. Iqra' tu aqra'a yuqri'u iqra'an. Itu masdar. Tak sedar hak tu masdar. Masdar af'ala yuf'ilu if'al, aqra'a yuqri'u iqra'an. Iqra'. Iqra' yang masdar lah. Kalau iqra' fi'il amal tu lain pula. Kalau iqra' fi'il amal tu lain, qara'a yaqra'u. Kalau fi'il amma iqra' tu atau wazan qara'a yaqra'u iqra', tu lain. Tu bacalah oleh kau. Ni fi'il madhi aqra'a, fi'il mudhari' yuqri'u, masdar iqra'an. Tapi kalau iqra' yang kita tu, kalau di atas wazan fi'il amma, tu iqra' bacalah. Dan kalau dia itu memang muta'addi dua maf'ul, maka bila tambah hamzah dia akan jadi muta'addi tiga maf'ul. Dan tiga maf'ul lah yang paling
Banyak sekali muta'addi maf'ul. Contoh kalau dia memang dah muta'addi 2 maf'ul. Contoh apa? Contoh alima. Alima Zaidun. Alima, bukan? Alimtu Zaidan fadilan. Alimtu Zaidan fadilan. Alimtu, tahu oleh aku, Zaidan, akan Zaid itu, fadilan, orang yang bagus. Dua muta'addi. Bila tambah hamzah, dia akan muta'addi 3 maf'ul. Contoh, a'lamtu Zaidan amran fadilan. Memberitahu oleh aku akan Zaid, akan amal itu fadilan. 3. Dia muta'addi 3 maf'ul. Jadi kesimpulannya, hamzah ba yang pertama ni bila tambah hamzah, kalau dia fi'il lazim dia akan muta'addi 1 maf'ul. Kalau dia memang sepeseng muta'addi 1 maf'ul, tambah hamzah ni jadi muta'addi 2 maf'ul. Kalau memang peseng muta'addi 2 maf'ul, tambah hamzah ni menjadi muta'addi 3 maf'ul. Begitu. Tu makna yang pertama, ta'diyah. Makna yang kedua, antara makna lain bagi wazan af'ala yuf'ilu if'al, ialah sayrurah. As-sayrurah, makna jadi. Contoh, awraqash syajaru. Awraqash syajaru. Awraqa yuriku iraq. Asy-syajaru fa'il. Jadi awraqa dengan mana apa? Tengok asalnya waraqun. Waraqun apa dia? Daun. Awraqa jadi daun ia oleh asy-syajaru, oleh pokok itu. Fi'il lazim. Dengan makna sayrurah, menjadi sesuatu. Ahjarat tinu. Ahjarat tinu, telah menjadi batu ia oleh tanah itu. Tu ahjara, asal pada hajarun, jadi fi'il. Ahjara yuhjiru ihjar, jadi fi'il lazim. Ahjara at-tinu, telah jadi batu ia oleh tanah itu. Jadi dia lazim, fi'il lazim. Kalau maknanya sayrurah. Makna yang ketiga kita boleh lagi ialah al-kathrah, atau wazan af'ala yuf'il if'al ialah al-kathrah, iaitu banyak. Contoh ayat, athmaral bustanu. Athmara, apa dia? Atau daripada mana? Thamarun. Thamarun, buah. Athmara, telah banyak berbuah ia oleh al-bustanu, oleh kebun tu. Athmara ay kathura thamaruhu, banyaknya buah dia. Jadi athmara situ dengan makna al-kathrah, ay kathura thamaruhu, banyak buahnya oleh bustan itu, oleh kebun tersebut. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat kita boleh ginya ialah dengan makna al-hainunah. Wazan ni juga boleh gi makna al-hainunah. Al-hainunah tu asal pada hin. Hin ni sekarang. Ketika ini. Hin, ketika ini. Contoh, ahsada az-zar'u. Ahsada az-zar'u. Fi'il lazim ni. Ahsada. Apa ahsada? Hasada tu kita kata petik ataupun tuai hasil. Jadi ahsada mana tuai hasil sekarang oleh az-zar'u, oleh tanaman itu. Sekarang qaruba, dekat sekarang ni tuai hasil. Tu ahsada. Dengan mana al-hainunah, sekarang. Tuai hasil tu sekarang. Mana qaruba, dekat-dekat. Dekat-dekat tuai hasil oleh az-zar'u, oleh tanaman itu. Dia fi'il lazim. Ada juga makna wazan af'ala yuf'ilu if'al tu dengan makna izalah, menghilangkan. Al-izalah, menghilangkan. Contoh, aqdhaitu 'aina zaidin. Ni muta'addi. Aqdhaitu 'aina zaidin. Aqdhaitu. Okey, aqdhaitu tu. Aqdhaitu tu dia asal pada qadha. Qadha ni kotoran. Jadi aqdhaitu, menghilang kotoran oleh aku akan mata Zaid. Itu. Jadi makna izalah. Aqdhaitu iaitu izalatul qadha, menghilangkan kotoran di sesuatu. Sesuatu sini kita buat contoh, aqdhaitu 'aina zaidin, telah membuang kotoran oleh aku akan mata Zaid. Tu makna izalah. Ada makna af'ala yuf'ilu if'al juga dengan makna apa? Dengan makna al-wijdan. Al-wijdan, keberadaan sesuatu. Wijdan. Contohnya buat ayat asja'tu zaidan. Asja'tu zaidan. Asja'tu, mendapati oleh aku akan Zaid. Mendapati, berani oleh aku akan Zaid. Mana? Aku mendapati Zaid itu berani. Wajadtuhu syuja'an. Aku mendapati Zaid itu berani.
Jadi kita jadikan atau wazan af'ala yuf'il if'al, asja'tu, mendapati berani oleh aku akan Zaid. Yang ni aku mendapati Zaid tu berani. Tu wijdan, mendapati. Tu asal pada syuja'. Kita jadikan atau wazan af'ala, asja'a yusji'u isja', iaitu mendapati berani. Tu muta'adi. Tu apa dia? Muta'adi. Ada lagi dengan makna ad-dukhul fi makanin muayyanin atau zamanin muayyanin. Ad-dukhul, masuk, fi makanin muayyanin, pada tempat yang tertentu, atau zamanin muayyanin, ataupun masa tertentu. Contoh dalam musannif tadilah asbaha. Tadi contoh. Contoh apa tadi? Asbahar rajulu, telah masuk waktu pagilah oleh lelaki itu. So, asbaha ni subuh, waktu pagi. Tu masuk pada waktu tertentu. Apa lagi ya? Tu asbaha. Amsa'a, telah masuk waktu petang ia oleh ar-rajulu. Amsa'a. Begitulah. Itu makna, antara makna-makna atau wazan af'ala yuf'ilu if'al. Selesai. Kemudian al-babu tsani, bermula bab yang kedua ialah khabar. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala, dia tambah satu huruf juga, cuma bukan pada hamzah tapi pada ain fi'il. Pada apa? Pada ain fi'il. Jadi fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Tu wazannya. Wa mauzunuhu, bermula mauzunnya, mauzun bagi al-bab tsani ialah farraha yufarrihu tafrihan. Kalau fariha, seronok ia, seronok. Kalau farraha, menyeronokkan. Okey. Ataupun begini, farraha yufarrihu tafrihan ni banyak keseronokannya. Sebab lagi dia akan sebut antara binaannya bagi alamat al-bab tsani ni, binaannya adalah litakthir, nak menunjukkan banyak. Contoh qata'a. Qata'a putus. Qata'a putus ataupun potong. Qata'a syakhsu asy-syajarata, telah memotonglah ia oleh seseorang akan pokok. Tapi kalau qata'a asy-syakhsu asy-syajarata, ialah qata'a situ dengan mana? Banyak potong. Potongan tu banyak. Beza dengan qata'a. Qata'a potong ya. Kalau qata'a banyak potong. Banyak potong oleh seseorang akan pokok tersebut. Belah banyak. Tu qata'a. Jadi farraha yufarrihu tafrihan, contoh tu banyak gembira. Tapi dia muta'addi lah. Dia muta'addi dan kadang-kadang dia tu ada lazim. Tak ada. Dia litakthir, untuk memperbanyakkan sesuatu. Ini bukan muta'addi dengan lazim lah ni. Ini maknanya litakthir, untuk memperbanyakkan. Okey, untuk menunjukkan satu tu banyak. Wa alamatuhu, dan bermula alamatnya, alamat bagi al-babi tsani, jumlah khabar, ayyakuna, bahawa adalah ia, madhihi isim yakun. Madhinya madhi al-babi tsani ala ay sabitan, sabit ia ala arba'ati ahrufin, atas 4 huruf. 4 huruf juga. Fa'ala, ain fi'il itu 2 kali. Ain fi'il itu 2 kali. Biziyadati harfin wahidin, dengan menambahkan haraf yang satu. Contoh tawazan farraha yufarrihu tafrihan. Contoh lagi, karrama yukarrimu takriman. Okey, kalau karuma, mulia ia, waqa'a fi nafsil fa'il, mulia ia. Ia tu siapa? Fa'il. Kalau akrama, memuliakan orang lain. Tu muta'addi. Kalau karrama, banyak memuliakan orang. Banyak memuliakan orang. Jadi kalau kita nak kata memuliakan orang semata-mata, akrama. Tapi nak kata banyaknya dia memuliakan orang, karrama. Gitu. Jadi gitu. Qatala. Qatala, bunuh orang. Bunuh orang. Kalau qatala, banyak bunuh orang. Banyak bunuh orang. Qattala yuqattilu taqtilan.
Gitu Kadzdzaba yukadzibu takdziban. Kadzdzaba yukadzibu takdziban. Kalau kadziba bohong, satu bohong. Kadzdzaba banyak bohong. Kadzdzaba yukadzibu takdziban. Takdziban. Takdziban, kidzaban wa kidzaban. Tu kalau okey. Atau wazan fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu taf'ilan ni kadang-kadang masdar dia atas wazan fi'al dengan fi'al, atau wazan fi'al dengan fi'al. Hak tadi tu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan wa fi'alan wa fi'alan. Contoh kadzdzaba yukadzibu takdziban, membohong, banyak bohong orang. Dan ada wazan kadzdzaba juga kidzaban dengan kidzaban. Kata banyak bohong orang. Kalau kadziba bohong juga tapi satu je. Kadzdzaba banyak bohong orang. Tu. Jadi wa alamatuhu ayyakuna betul. Harfin wahidin, tambah satu huruf, bainal fa'i wal aini, antara fa dengan ain. Itu fa'ala. Kalau kita buat atu-atulah, fa'ala tambah ain mati, fa'ala. Begitu. Tengah-tengah antara ain fi'il dengan fa fi'il. Min jinsi aini fi'lihi, daripada jenis peseng ain fi'ilnya, ain fi'il bab yang pertama, bab yang kedua ni. Peseng fa ain fi'il. Ain fi'il tu ada dua lah. Satu hak mati, satu hak baris. Maka jadilah fa'ala. Hak ni yang dikata ni, yang dia kata fi'il ain fi'il tu berada di tengah-tengah antara ain fi'il yang hidup dengan fa fi'il yang hidup. Yang hidup ni yang mana berharakat. Itu pandangan mazhab al-Khalil. Itu mazhab apa? Mazhab al-Khalil. Jadi mazhab al-Khalil mengatakan tambahan tu adalah antara fa dengan ain. Adapun mazhab lain, ulama mazhab lain berpandangan ain itu adalah antara ain dengan lam. Ain yang ditambah tu adalah antara ain dengan lam. Lebih kurang tapi kena berhatilah. Mak sarah ialah khilaf. Tambahan ain fi'il tu kat mana? Pandangan pertama antara fa dengan ain. Iaitu mazhab Khalil. Pandangan kedua antara ain dengan lam. Fa'ala juga, tapi antara ain dengan lam, bukan ain dengan fa. Dan yang mengatakan tambahan ain itu pada ain dengan lam, antara ain dengan lam, itu pandangan jumhur ulama saraf. Itu pandangan jumhur ulama saraf. Sebab apa dia kata antara ain dengan lam, bukan ain dengan fa? Ulama jumhur berikan illah. Kerana kebanyakan fi'il mazid ini berlaku kerana kebanyakannya mazid, kebanyakannya benda tambahan ni kebanyakannya berlaku di akhir kalimah. Contoh kalau ising al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna, tambahan di akhir kalimah. Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Semua tu akhir kalimah tambah. Jadi mazid, benda-benda tambahan ni kebiasaannya banyaknya di akhir. Jadi ta'lil di situ mengambil faedah kata kalau fa'ala yang tambah ain tu antara ain dengan lam, bukan ain dengan fa. Dan Imam Sibawayh rahimahullah subhanahu wa ta'ala mengharuskan dua qaul ni. Ikutlah mana-mana pun. Tu nak kata gitu pun khilaf. Ulama surah pada khilaf. Min jinsi, daripada jenis. Jenis ni dengan mana? Umpama. Aini fi'li, ain fi'ilnya, ain fi'il al-babi thani lah. Ataupun dia panggil apa? Tad'ifi ainihi. Tad'if ni menggandakan. Menggandakan ain fi'il. Jadi dua. Saja satu jadi dua. Tu. Jadi farraha ni asal dia fariha. Asalnya fariha. Kemudian kita tambahkan ra, sebab ra tu berada pada ain fi'il. Tambahkan di antara fa dengan ra atas mazhab Khalil. Jadi farraha. Jadi farraha.
Maka hasil idgham. Bila hasil idgham, maka kena masuk. Idgham ni mana fana. Fana ni hilang. Dalam istilah tajwid idgham. Fana kan. Fana ni hilang. Jadi asalnya farraha. Kemudian ra tu dihilangkan masuk dalam ra. Jadilah farraha. Wa bina'uhu, dan bermula binaannya, binaan as-sulathi ni. Bina ni makna dia lah. Itu khabar sabitun. Sabit ia litakfiri. Untuk memperbanyak ke sesuatu. Untuk menunjukkan banyak. Ghaliban. Pada ghalibnya. Ay fil ghalibi mansub binaz'il khafi. Wahuwa, dan bermula dia. Okey. Bila kata takfir, takfir ni kat mana? Dekat fi'il ke? Dekat fa'il ke? Kat maf'ul bih. Semua boleh berlaku. Qad yakunu, kadang-kadang. Wahuwa, dan bermula dia takfir. Tak ada? Khabar. Qad yakunu fil fi'li. Kadang-kadang adalah ia. Ia takfir itu sabita. Sabit ia fil fi'li. Dalam fi'il. Sabit dalam fi'il kadang-kadang. Contoh. Nahu ay wa mithalu thalika kaunihi fil fi'li. Bermula contoh demikian keadaan takfir itu dalam fi'il. Ialah nahu. Ay nahu qawlika. Ialah umpama perkataan engkau. Tawafa Zaidun al-Ka'bata. Jadi kalau tawafa saja. Kalau tawafa Zaidun al-Ka'bata. Bertawaf ia oleh Zaid akan Ka'bah. Tawaf satu ya. Tapi kalau tawafa. Banyak tawaf ia oleh Zaid akan Ka'bah. Jadi takfir. Banyak tu berlaku di mana? Berlaku di fi'il. Bukan berlaku di fa'il. Bukan berlaku di maf'ul bih. Fa'il tetap seorang. Zaidun seorang ya. Ka'bah memang seorang. Tak ada Ka'bah bersujud ke apa. Tak ada. Yang banyaknya perbuatan tawaf tu sendiri. Jadi takfir itu berlaku pada perbuatan. Iaitu dengan mana? Akthar minat tatawaf. Akthar minat tatawaf. Banyaknya daripada perbuatan tawaf. Itu takfir fil fi'il. Memperbanyakkan nisbah dalam perbuatan. Tapi fa'il seorang, iaitu Zaid. Maf'ul bih seorang, iaitu Ka'bah. Bukan. Apa nama tu? Al-Ka'bata tu bukan maf'ul bih ya. Baru ingat. Tawafa Zaidun, banyak tawaf ia oleh Zaid. Al-Ka'bata tu muta'addi bagi tawafa, yakni di Ka'bah. Cumanya kalau tawafa tu dia fi'il lazim. Fi'il lazim ni dia tidak muta'addi melainkan dengan ba. Sekarang ni tak ada ba. Sekarang ni tidak ada ba. Boleh ke tak? Boleh, cuma jarang berlaku. Biasanya muta'addi dengan ba. Fi'il lazim kalau nak muta'addi, dia akan muta'addi dengan ba. Dia tidak boleh tanpa ba. Kebanyakannya begitu. Beza dengan muallif. Dan apa dalil kata tawafa ni adalah lazim, sokmo sebanyak-banyaknya. Biasanya adalah lazim adalah ayat Quran. Dari Quran, wal yattawafu bil baitil atiq. Wal yattawafu, lamul amar, yattawafu, bertawaf oleh mereka itu. Hendak tawaflah oleh mereka itu muta'addi dengan bil baitil atiq. Dengan ba. Muta'addi dengan ba. Tu Sebab itu syarih-syarih para ulama yang mensyarahkan matan bina, dia akan kata la'alla as-shawab. Mudah-mudahan betulnya tawafa ar-rajulu bil ka'bati. Tu la'alla as-shawab. Sebab dia kena muta'addi dengan ba. Fi'il lazim kalau muta'addi tak boleh melainkan dengan ba. Kalau kita fi'il lazim nak jadikan muta'addi dengan kita ubahkan sirah fi'il dia itu jadi muta'addi, tu lain cerita. Tapi ni tidak boleh. Sebab tawafa tu dengan mana banyak tawaf. Tawaf tu bukannya mentawafkan. Tak ada mentawafkan, dia tawaf lah. Tawaf tu satu je. Lazim. Nak kata banyak tawaf. Okey, waqad yakunu, dan kadang-kadang adalah ia takfir isim yakun. Dhamir mustatih wa takfir, kembali kepada takfir isim yakun lah. Fi ay sabitan khabar yakun. Sabit ia fil fa'ili jar majrur. Kadang-kadang takfir itu berlaku pada fa'il. Nahu ay wa mithalu dhalika. Bermula contoh demikian itu. Nahu, contohnya
Mawwatal ibilu. Mawwatal ibilu. Telah banyak matilah oleh unta. Yang banyak mati siapa? Unta. Fi'il lazim juga. Ibili tu mati. Unta. Unta tu banyak mati. Kita nak kata banyaknya unta mati, mawwata. Kalau mati saja, mata. Matal ibilu. Telah matilah oleh unta itu. Tapi kalau mawwatal ibilu, telah banyak matilah oleh unta itu. Gitu. Yani kathura fihim, ay kathura fil ibili al-mauta. Banyaknya orang mati, mayat berlingkar, bangkai bergelimpangan oleh unta tu. Jadi sini takfir dalam bab fa'il. Menunjukkan banyak dalam fa'il. Karena fa'il mawwata ni, kerana para ulama sarah kata mawwata ni yadullu ala wuqu'il hadathi marratan wahidah. Menunjukkan yadullu ala wuqu'il hadath, menunjukkan ke atas berlakunya perbuatan mati tu marratan wahidatan, sekali je, bukannya perbuatan mati tu banyak kali. Banyak mati ia oleh, banyak kali mati ia oleh iblis seorang tu. Tak ada itu. Banyak kali mati, mana banyak kali hidup juga. Bila kata banyak kali mati, banyak kali hidup. Kan. Fa'il yang banyak. Fa'il yang banyak, iaitu ibil. Unta tu banyak yang mati. Bukannya mati banyak kali unta itu. Beza. Mati yang banyak kali unta itu dengan unta yang banyak mati, dua benda beza. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang adalah ia at-takfir itu fil maf'uli, pada maf'ul jar majrur. Ai fil maf'uli bihi, pada maf'ulun bih. Contoh nahwu ay wa mithalu zalika, bermula contoh demikian itu nahwu. Umpama ay nahwu qaulika, umpama perkataan kau, ghallaqa Zaidun al-abwaba, telah mengunci ia oleh Zaid akan pintu-pintu, yang akan banyak pintu. Banyak pintu yang dia kunci. Kalau ghalaqa, mengunci ia oleh Zaid akan pintu al-baba. Tapi ghalaqa, banyak kunci ia oleh Zaid akan pintu-pintu. Jadi yang banyaknya apa dia? Yang banyaknya abwab. Yang banyaknya pintu yang banyak dikunci. Siapa yang kunci kan? Zaid. Maka fi'il seorang saja, fi'il mengunci lah. Mengunci itu satu. Tapi yang banyak yang dikuncinya adalah pintu. Fa'il pun satu. Jadi takfir, banyak perbuatan itu, banyak benda tu berlaku pada maf'ulun bih. Okey. Kalau kita kata ghallaqa Zaidun al-baba. Boleh tak? Ghallaqa Zaidun al-baba. Hak ni al-abwab. Al-abwab pintu-pintu. Kalau al-baba boleh tak? Ghallaqa Zaidun al-baba. Boleh. Tapi dengan makna takfir itu berlaku pada fi'il, bukan pada maf'ul. Sebab maf'ul seorang al-baba, satu pintu. Ghallaqa Zaidun al-baba. Banyak kunci ia oleh Zaid akan pintu. Makna pintu yang satu, kunci banyak kali. Beza dengan ghallaqa. Ghallaqa Zaidun al-abwaba. Mengunci ia oleh Zaid akan pintu-pintu. Makna dia kunci banyak pintu. Bukan perbuatan kunci tu banyak kali. Faham? Bukannya perbuatan kunci banyak kali, tapi dia banyak kunci banyak pintu. Beza kalau kita bayar ghallaqa Zaidun al-baba. Mengunci ia oleh Zaid akan pintu. Jadi mengunci satu pintu ni banyak kali. Papu. Tu. Contoh Al-Quran, wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak, wa ghallaqatil abwaba. Telah mengunci ia akan pintu-pintu. Mana kunci banyak pintu. Okey. Sebelum berakhir bab yang kedua, maka kita kata antara makna lain selain daripada al-bab, ada selain pada makna at-takfir, ada banyak makna lain juga. Antara makna lain ialah an-nisbah, penisbahan. Antara makna lain ialah penisbahan. Contoh, fassaqtu Zaidan. Fassaqtu Zaidan. Menisbahkan oleh aku, menisbahkan fasik oleh aku akan Zaid. Jadi aku nisbahkan Zaid tu fasik. Jadi atau wazan fa'ala yufa'ilu taf'il, fassaqtu, fassaqa yufassiqu tafsik. Tafsik ni memfasikkan orang, melabelkan orang fasik. Nisbah. Kafartu Zaidan, melabel hukum kufur oleh aku akan Zaid.
Kaffara yukaffiru takfir. Takfir ni nisbah, penisbahan kafir pada orang. Makna pertama, makna yang kedua ialah nisbah. Bukan banyak kafir. Jadi yang kata gini, kaffara yukaffiru takfir. Banyak kafir. Siapa yang banyak kafir? Tak semesti ditakfir. Ada makna lain. Surah kita ni matan bina diletak makna yang kebiasaannya ditakfir tanpa menafikan makna lain. Jadi antara makna lain nisbah. Antara makna lain lagi sayrurah. Macam tadi juga, sayrurah, menjadi sesuatu. Contoh, hajjara at-tinu. Telah jadi batulah oleh tanah itu. Sama juga macam tadi. Kalau ahjara at-tinu, boleh juga menjadi batulah oleh tanah itu. Jadi sarat tinu kal hajar. Jadilah tanah itu seperti batu. Dan yang ketiga, makna yang ketiga juga ada dengan makna at-tawajjuhu ila makanin muayyanin aw zamanin muayyanin. At-tawajjuhu, mana kita menghadap, menuju ke arah tempat yang tertentu, aw zamanin muayyanin. Beza hak pertama tadi, yang atas wazan af'ala yuf'il if'atu, itu ad-dukhul, masuk dalam waktu ataupun tempat tu. Hak ni kita tawajjuh. Kita menghadap ke arah tempat tu dan juga menghadap ke arah masa tu. Contoh kita kata syarraqtu. Syarraqtu. Makna syarraqtu makna timur. Makna apa dia? Tawajjahtu ila syarqi. Menghala ia oleh aku kepada timur, ke arah timur. Tu syarraqtu. Gharrabtu ay tawajjahtu ila al-ghurub ataupun ila al-maghrib. Menghadaplah oleh aku kepada timur. Itulah keadaan. Itu masa. Itu tempat. Gharrabtu. Gharraba yugharribu taqriban. Taghriban. Syarraqa yusyarriqu tashriqan. Ada dengan makna lain, dengan makna an-nahtu. An-nahtu. Makna an-nahtu ni adalah an-nahtu ni ialah ungkapan sesuatu yang kita ikhtisarkan jadi hikayat. Ungkapan sesuatu yang kita ikhtisarkan jadi hikayat. Contoh, subhanallah kita panggil sabbaha yusabbihu tasbih. Apa sabbaha tu? Adalah ringkasan daripada satu kenyataan yang namanya subhanallah. Itu dia panggil an-nahtu. Macam bismillahirrahmanirrahim, kita baca, kita sebut basmalah. Itu an-nahtu, ringkasan dia. Tahlil, asal halala yuhallilu tahlilan, atau asal fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Kabbara yukabbiru takbiran. Tu dia, semua tu dia panggil an-nahtu. Asalnya ungkapan banyak, Allahu akbar, subhanallah. Hamada yuhammidu tahmidan. Asal pada alhamdulillah. Jadi ringkasan tahmid, yang fi'ilnya hamada yuhammidu tahmidan. Itu an-nahtu. Ada makna lain dengan makna ta'diyah. Ada juga dengan makna ta'diyah, iaitu merangkumi maf'ul bih. Farrahtu Zaidan, menggembirakan oleh aku akan Zaid. Boleh. Farrahtu, jadi tadilah farraha yufarrihu tafrihan, menggembirakan oleh aku akan Zaid. Contoh. Itu makna ta'diyah. Ada juga dengan makna fa'ala yufa'ilu taf'ilan, tu dengan makna izalah. Dengan makna apa? Izalah, menghilangkan. Contohnya jallatul ba'ira. Jallattu ba'ira. Jim lam dal ta. Jallattu, jallada yujallidu tajlidan. Jallattu al-ba'ira makna azaltu jildatal ba'ir. Menghilangkan oleh aku akan kulit unta. Ataupun akan kulit unta lah, kalau unta al-ba'ir. Itu makna izalah. Jallada yujallidu tajlidan, menghilangkan kulit oleh aku akan unta itu. Jallatul ba'ira, jallattu al-ba'ira, jallattu al-ghanama, dan sebagainya. Itu antara makna-makna fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Qala al-musannif al-babu thalith, wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.